kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami menerusi rancangan Wanita dalam Islam ataupun ringkasnya WDI. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua para penonton TV IKIM dan juga pendengar Radio IKIM. Dan kembali bertemankan saya Siti Rohani Sulani. Untuk episod kali ini kita ada seorang lagi tetamu yang banyak kita nak kongsi ilmu dan inspirasi daripada beliau. Di sebelah kanan saya ni dia cantik bajunya, tersenyum manis bersama dengan yang berbahagia Dr. Rafidah Hanim Mokhtar, merupakan pensyarah dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM dan juga merupakan Presiden WAFIQ. WAFIQ merupakan sebuah pertubuhan iaitu International Women Alliance for Family Institution and Quality Education ataupun ringkasnya WAFIQ. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih memenuhi undangan Doktor. Sama-sama, alhamdulillah. Baik, hari ni ni dah terasa ni aura ilmu yang menebar ni bersama dengan tetamu saya ni. Tajuk kita pun tak jauh lari banyaknya dengan ilmu tu sendiri. Hari ni kita nak simbang-simbang tentang pendidikan jendela dunia. Betapa pentingnya pendidikan ni, sebab kalau tengok Islam pun sangat menekankan kan, antara salah satu yang biasa kita dengar iaitu nak dunia kena ada ilmu, nak akhirat kena ada ilmu, nak dua-dua kena ada ilmu, nak pula hidup atas dunia ni memang kena berilmu. Kalau tak ada ilmu, senang kena pijak Doktor ya? Ya, senang ditipu, senang diperdaya. Jadi suka saya nak tanyakan begini untuk awal ni Doktor. Bila sebut tentang pendidikan jendela dunia, ramai orang yang sebut bila sebut pendidikan ni, ada pendidikan formal, ada pendidikan yang tidak formal kan. Jadi apa itu pendidikan dan sejauh mana pentingnya pendidikan itu kepada semua manusia Doktor? Ada orang kata duduk rumah pun kita banyak belajar, tak perlu masuk sekolah kan. Mungkin setengah tak berkemampuan untuk melanjutkan pelajaran di peringkat tertinggi. Jadi apa itu pendidikan sebenarnya Doktor? Okey. Pertama sekali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada DJ Siti Rohani dan juga IKIM lah kerana memberi peluang kepada saya untuk memperkatakan bidang yang memang dekat di hati saya lah, kerana saya seorang pensyarah dan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Ya. Pertama sekali memang seperti yang Siti katakan tadi, pendidikan itu ada berbagai bentuk. Jadi ada yang berbentuk formal dan ada yang berbentuk tidak formal. Kita mungkin biasa dengan pendidikan formal yang ada degree, ada ijazah dan pendidikan yang menjurus kepada pekerjaan. Tetapi sebenarnya pendidikan itu kalau mengikut falsafah ataupun sepanjang pengalaman saya, tujuan utama dia adalah untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Itu satu bentuk perkara yang paling saya rasa memberi semangat untuk kenapa orang belajar. Ya. Sebagai contoh ya, ketika saya sendirilah mengambil jurusan perubatan ya, waktu itu isu dia adalah tak ramai doktor-doktor perempuan. Jadi waktu itu masyarakat kalau jumpa waktu saya tengah belajar tu dia kata kita tak ada doktor perempuan, jadi mestilah ada wanita juga yang ambil pendidikan khusus. Dia merupakan satu saya rasa motivasi yang sangat kuat sewaktu itu ya. Dan ada juga kita belajar ni, ambil pendidikan ni untuk meningkatkan diri kita. Macam tadi Siti dah sebut, bila tak ada pendidikan maka kita mudah untuk diperdaya. Sekarang ni pun lagilah ada banyak scammer kan. Macam-macam. Jadi macam-macam perkara yang mereka boleh manipulate kita sebab kita tak tahu sistem ekonomi, kita tak tahu sistem kehakiman, kita tak tahu sistem polis kan, kepolisian yang scam, yang telefon kata mahkamah, panggilan dari mahkamah ramai lah. yang kena tertipu, ramai yang tertipu. ratus ribu hilang. Ya. Jadi perlu ada pendidikan ya kepada wanita sekalipun walaupun dia mungkin tidak dalam bentuk yang formal. Jadi pendidikan itu dan dalam Islam sendiri satu perkara yang kita nampak adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tidak membezakan tuntutan menuntut ilmu antara lelaki dan perempuan. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang saya suka baca, yang mana Nabi menggalakkan sangat wanita untuk belajar. Macam ada satu
hadis yang saya ringkaskanlah, nak bawa matan penuh saya bukan daripada bidang tu. Tapi hadisnya antara Aisyah dengan Ummu Salamah, kalau tak silap saya, Ummu Salamah bertanya sesuatu tentang mimpi yang menyebabkan seseorang lelaki itu kena mandi wajib. And then dia kata orang perempuan tak kena ke? And then Aisyah macam sort of kata, apa tanya macam ni kan? Tapi Rasulullah kata tak apa. Dia kata, dia jawab. Jadi dia jawab pertanyaan Ummu Salamah tersebut tentang hukum kalau orang perempuan pun mengalami mimpi dan kena mandi wajib kerana mimpi tersebut. Ya, itu satu contoh di mana Rasulullah amat menggalakkan bertanya. Ya, ilmu. Ya, ilmu itu sebenarnya hasil daripada pertanyaan. Yalah. Ya, itu yang kita rasa satu prinsip bahawa baik dia ilmu formal, pendidikan tidak formal. Setiap diri wanita tu kena ada rasa cinta untuk menambah ilmu. Prinsip yang saya selalu pegang adalah hari ini tidak boleh sama dengan hari semalam. Sebab hari ini mesti lebih baik daripada hari semalam, daripada sudut kita menambah ilmu kita. Ilmu yang bermanfaat lah. Jadi cara fikir sebegitu penting sebenarnya untuk menjadikan kita lebih baik dari hari ke hari, Doktor. Ya? Kalau kita tengok, saya ingat dalam 5-6 tahun kebelakangan ini, 10 tahun dulu pun memang kita pun dah dapat statistik ya. Kajian mendapati bahawa wanita makin ramai yang berada di IPTA dan IPTS ya. Sekarang pun rasa tambah ramai ya. Itu satu cabaran untuk lelaki ya. Jadi bagaimana doktor sendiri yang hari-hari bertugas di UC melihat perkembangan ini? Bagaimana dengan tahap penguasaan wanita terhadap bidang pendidikan ini, doktor? Okey. Saya rasa bagi situasi dalam Malaysia ni yang memang kerana kita Islam sebagai tunjang perlembagaan kita, persekutuan kita, dan berdasarkan prinsip Islam ini tidak ada diskriminasi di antara lelaki dan wanita untuk mendapatkan ilmu. So much so kita pegang itu sehingga kan sekarang enrolment ataupun kemasukan pelajar wanita di IPT memang melebihi pelajar lelaki 70%. Dan yang kita kata sesuatu yang kita raikan, walaupun sebenarnya kita tanya juga mana orang lelaki pergi kan. That's something to we have to address jugalah. Cuma apabila wanita belajar dalam satu pendidikan formal, salah satu tanggapan yang hadir adalah dia mesti bekerja. Jadi ini yang kita nak kena imbangkan dalam masyarakat kita bahawa pendidikan itu penting bagi semua orang, tetapi whether perempuan tu nak keluar bekerja atau tidak, itu tertakluk kepada perancangan keluarga. Kerana dalam Islam masih diberatkan untuk lelaki sebagai orang yang mencari nafkah. Ya? Dan saya rasa ketika itu pun berhadapan dengan satu soalan ni. Dia kata, kenapa wanita kena masuk universiti kalau dia tak nak kerja? Saya kata pada dia, sebenarnya kita nak an educated women. Kalau dia tak kerja sekalipun, we have an educated mother. Tetap kena ada ilmu. Tetap kena ada ilmu. Wanita yang berilmu. Yes. Kalau macam katakan kita kata dia tak payahlah pergi universiti sebab dia tak nak kerja, nanti dia akan membesarkan anak-anak. Jadi kalau dia sendiri ada latar belakang pendidikan yang formal yang diberi oleh keluarga dia, walaupun dia tak kerja, at least dia boleh menggunakan ilmu tersebut untuk bentuk anak-anak dia supaya mereka pun dapat belajar ke tahap yang tertinggi. Betul. Ya? Okey, baik doktor. Bila kita lihat tentang pencapaian wanita yang boleh dibanggakan, kerana kata doktor tadi lebih separuh ya, 70% wanita menguasai IPTA dan IPTS ya, tahniah. Dan kita juga nak menggalakkan lelaki juga sebenarnya untuk sama-sama orang kata menyahut cabaran ini, biar setara dah lelaki dan perempuan ya, sebab lelaki ni besar, ketua keluarga kan. Jadi doktor, sejauh mana wanita harus menguasai ilmu, sekalipun bagi wanita yang hanya menjadi isteri rumah macam kata doktor tadi kan, dulu-dulu ya kan, dulu-dulu tahun 70-an 80-an, bila habis je sekolah menengah katakan tingkatan 5, ataupun mungkin ada yang tak bersekolah pun sebab dulu-dulu budaya zamannya lain kan, corak kehidupan, terus belajar mungkin setakat sekolah rendah, kahwin duduk rumah. Tapi sekarang ramai kita tengok yang dah ada cilik pemikiran, walaupun menjadi isteri rumah untuk besarkan anak, ada yang sampai master, yang PhD pun ada kan, yang duduk rumah jadi isteri rumah. Jadi macam mana doktor melihat perkembangan ini? Saya suka untuk membawa naratif bahawa suri rumah adalah pilihan kerjaya.
Ya, satu kejaya sebenarnya. Satu kejaya. Profesor House Engineering. Ada yang kata Director of Technical Household macam-macam kan. Saya suka untuk melihat bahawa suri rumah adalah satu pilihan kejaya juga dan dia sama macam wanita yang keluar berkejaya dekat luar. Betul. Cuma dia memilih kejaya untuk berada di rumah dan kita kata kerja dia adalah specialized dalam dia punya environment ya. Dan kita kerana zaman pun telah berubah. Jadi kalau macam dulu kemungkinan ramai yang duduk di rumah sebab urusan rumah tu memang terlalu banyak dengan waktu itu tak ada automated machines-nya kan. Jadi kalau nak basuh kain tu kena bawa baldi apa semua 2 jam hanya nak menguruskan kain, nak baju basuh, nak bersidai semua. Bawa ke telaga, tak sempat tangan kering, balik rumah dah nak kena tanak nasi apa semua. Tapi sekarang dengan automated utensils ataupun ni banyak dan juga suami pun menyediakan kita kata kemudahan di rumah yang selesa. Suri rumah dalam kerjaya mereka saya rasa lebih berpeluang juga untuk menambahkan ilmu. Maka sukalah kita balik wanita dan Islam ni balik kepada kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah yang berkata bahawa pada dalam Islam tu ada 2 ilmu yang penting iaitu ilmu agama dan ilmu dunia. Kena belajar. Jadi dia kata ilmu agama itu pada dia yang paling penting adalah ilmu fiqh. Saya bawa hadis ni sebab ilmu yang kedua, ilmu dunia itu disebut perubatan. Jadi bukan bermaksud kena jadi ustazah dan kena jadi doktor. Tetapi 2 ilmu ini mesti dituntut oleh semua umat Islam. Jadi of course kalau masih ilmu dunia kerana seorang wanita walaupun dia suri rumah mestilah dia nak bekalkan ilmu agama pada anak-anak dia. Betul. Ilmu perubatan pada saya juga memang kita nak supaya ibu bapa ada asas pengetahuan perubatan. Tetapi ini yang ada kita panggil klosa. Dia dapatkan ilmu perubatan itu daripada mereka yang terlatih. Saya faham, saya nampak ramai suri rumah yang cuba menguasai ilmu perubatan, tapi kadang-kadang sekarang ni limpahan fakta. Fakta tu boleh jadi betul ataupun sekadar fakta, informasi kan. Menambah ilmu tersebut mestilah daripada pihak yang betul. Begitulah pentingnya seorang wanita mempunyai ilmu sekalipun doktor ya memilih kejaya sebagai seorang suri rumah. Sebab tu hari ini kalau tengok suri rumah hebat-hebat belaka, ramai yang menjawat kejaya sebagai seorang suri rumah mempunyai ijazah master atau PhD. Sebab apa nak mendidik anak-anak ni? Sebab saya tertarik kalau tengok di Jepun ya umpamanya para pendidik, cikgu-cikgu yang mengajar di peringkat asas foundation tadika paling tak kelulusan kena ada ijazah kan? Sebab tu orang Jepun dah membina asas didikan yang bagus kepada murid di peringkat tadika dengan tenaga pengajarnya kena ada pendidikan yang tinggi. Jadi suri rumah yang nak didik anak sendiri apatah lagi kena ada ilmu. Okey doktor, kita rehat seketika. Jadi anda para penonton TV IKIM dan juga para pendengar Radio IKIM jangan lupa untuk terus bersama dengan kami untuk pusingan kedua selepas ini. Kembali kita sana ini pada pendengar untuk pusingan kedua menerusi rancangan WDI Wanita dalam Islam. Kita ada seorang doktor di sebelah saya ni, Dr. Rafidah Hanim. Baik doktor, perlu atau tidak wanita mengetahui dan mendalami pelbagai jenis ilmu? Macam saya contohnya, memang belajar pun broadcasting penyiaran. Perlu ke nak tahu sikit-sikit tentang bidang perubatan, bidang astronomi ke? Setengah orang dia berfikir, kenapa nak tahu semua tu? Sebab saya bukan nak jadi pakar segala bidang kan. Saya nak jadi bidang saya lah penyiaran kan. Jadi perlu atau tidak doktor menguasai pelbagai jenis ilmu ni? Jawapan tu saya rasa even kepada lelaki pun dia akan ada jawapan yang samalah. Maknanya kita akan ada ilmu yang kita perlu mengkhusus berdasarkan tanggungjawab kita. Dan kita ada juga ilmu yang kita perlu tahu secara umum ya.
agar kita well informed ataupun kita faham bagaimana dinamik masyarakat. Jadi sebagai contoh, macam kita kata mungkin sekarang ni kita memang terarah kepada ilmu yang membentuk kerjaya kita. Kalau saya seorang doktor perubatan misalnya, saya menambah dengan ataupun mengkhusus dalam ilmu-ilmu penyelidikan saya. Tetapi saya tak boleh abaikan sebagai seorang wanita dan sebagai seorang wanita Islam yang mempunyai peranan ataupun role sebagai kita kata ibu kepada anak-anak dan juga suri rumah tangga. Ini sesuatu konsep yang kita wanita Islam kena bezakan daripada konsep feminisme. Kita ada traditional feminisme dan radical feminisme yang rata-ratanya memandang negatif kepada pengkhususan peranan. Pada saya, wanita walaupun dia berkerjaya dan dia ada bidang masing-masing, baik penyiaran, siti penyiaran, perubatan, kejururawatan, dia mungkin pakar bidang angkasa sebagainya. Tetapi peranan seorang wanita Islam seperti yang digariskan oleh Al-Quran dan hadis itu masih lagi menjadi sesuatu yang prioriti. Kita kan ada asas. Jadi saya rasa bukanlah sesuatu statement yang kita kata kita ni patriarki kalau kita kata wanita harus mempersiapkan diri mereka dengan ilmu rumah tangga. Because sebenarnya ilmu rumah tangga adalah survival skill. Kenapa pandang negatif? Dan sesuai untuk semua orang, tetapi kadang-kadang wanita tu dia lebih orang kata fitrah dia. Kalau kita kata macam ilmu rumah tangga, memasak dan sebagainya, ada orang kata pandang sinis, adakah itu suatu bentuk ketidaksamarataan gender. Saya rasa cuba tengok fitrahnya. Mana-mana perancangan masakan kan memang peminat dia wanita. Betul. Walaupun chefnya lelaki. Walau chef lelaki, walaupun di YouTube, kalau suruh pilih kabinet dapur tu kan, orang perempuan lah juga. So pada saya kita peranan wanita dekat situ, kalau kita kata wanita harus mempunyai ilmu rumah tangga yang mantap, saya tidak melihat itu sebagai suatu bentuk penindasan. Saya berbangga kerana dalam kita kata ilmu psikologi dan juga secara fitrahnya memang wanita dekat dengan rumah tangga. Yang risau lantai berdebu siapa? Wanita. Yang risau langsir tak basuhnya apa semua? Wanita. Dan juga yang rapat dengan anak-anak, wanita. Dan saya juga nak memperbetulkan naratif kadang-kadang kita kata ilmu tentang peranan wanita ni, bahawa perempuan ni dia je kena jaga anak-anak, letih lah apa semua kan. Pada saya satu penghormatan anak-anak suka dengan mak. Ayah pun tak boleh marah. Kalau bagi pada anak-anak kan, siapa yang dia akan lari dulu kalau menangis lah? Memang mak, sebab mak ada emosi. Jadi memperkasakan ilmu keibuan, ilmu menangani masalah emosi anak-anak adalah satu komponen yang penting bagi seorang wanita walaupun dia berkejaya. Jadinya cuma yang itu saya rasa sangat aula dan sangat utama, nombor satu. Kemudian barulah kejaya. Dan kejaya tu pula kalau ada masa nak tambah degree kedua, ketiga silakanlah. Tapi kalau rasa macam tak mampu, tak diwajibkan pada kita. Cuma yang asas lah, mestilah kita tahu ilmu sedikit tentang ilmu ekonomi, sedikit tentang ilmu politik pun. Nak mengundi kan. Ni 2-3 hari ni kita bercakap pasal sistem penggantian Perdana Menteri, sistem pun wanita saya rasa kena tahu. Jadi tapi tidaklah mendalam ya, pakar-pakar perlembagaan lah yang mengulas. Tapi I think modern Muslim women should try to know all knowledge and analyze it, sebab kita akan jadi ibu yang berpengetahuan pada anak-anak kita.
Saya. Sebab kita pernah dengar kan, pada penonton TV IKIM, pada pendengar radio IKIM dan juga doktor lagi lah tahu kan, tangan yang menghayun buaian mampu menggoncang dunia. Maknanya lah kan, kita bukanlah nak suruh jadi pakar sekali bidang. Tapi bab kata Dr. Rafidah tadi, paling tak pun 2-3 bidang ni secara asasnya ilmunya kita tahu kan. Supaya taklah orang kata macam rusa masuk kampung, kan tak tahu menau kan. Jadi kena ambil tahulah benda-benda macam tu. Baiklah pada pendengar Radio IKIM dan juga pada penonton TV IKIM, tajuk kita pun hari ini Doktor, pendidikan jendela dunia. Ibaratnya kalau kita nak masuk rumah tu kena buka pintulah. Dan untuk masuk dunia ni ada tingkapnya, iaitu kita kena ada pendidikan ya. Jadi untuk mengharungi dunia ni semua orang tahu, kita kena ada ilmu ataupun pengetahuan. Apa-apalah skill kemahiran pun itu juga satu ilmu kan. Contoh, ambil yang kecil lah, suri rumah kan. Banyak suri rumah, walaupun berkejaya, balik mesti ke dapur juga kan. Potong bawang pun satu ilmu sebenarnya kan. Cara hiris bawang tu pun. Jadi nak ceritanya, pendidikan itu sangat penting kan. Jadi bagaimana doktor dengan mereka yang mungkin tidak ada kemampuan dari segi keuangan ya. Sekarang kita tengok walaupun ramai orang yang berkejaya, tapi masih ada lagi banyak sangat orang yang susah ya, yang anak yang tak bersekolah kan. Jadi bagaimana mereka tidak mampu memberikan pendidikan pada anak-anak untuk mereka memahami dunia ni kan. Sebab kalau kata nak ada pendidikan kena masuk sekolah. Yang tak mampu nak hantar anak ke sekolah ni macam mana doktor? Saya rasa amat malanglah kalau kita masih lagi ada kes-kes yang sebegini ya. Tetapi memang sepanjang advokasi saya dalam WAFIK dan juga lagi satu MAKSA ya. MAKSA ni Malaysian Alliance for UPR Process. Jadi dia melihat hak-hak asasi. Memang kita ada jumpa keluarga-keluarga di mana ibu bapanya tidak dapat memberi pendidikan kepada anak-anak. Bukan saja kerana kemiskinan, tetapi kerana mereka tidak ada dokumen ya. Maknanya dia, kita kata tidak ada ilmu ibu bapa tu, komplikasi dia anak-anak pun tersekat daripada masuk ke pendidikan arus perdana. Jadi saya berpendapat ini tanggungjawab masyarakat bersama. Kita pun orang perempuan ni kalau boleh berusaha yang mampu dalam kita punya advokasi NGO, mengutamakan mereka yang nak belajar. Saya melihat kadang-kadang mungkin ketidakseimbangan bila kita kadang-kadang buat donation drive, tapi banyak bentuk barangan, material kan. Jadi kalau katakan orang yang kata ada-ada kan, berada, tawarkan scholarship ataupun tawarkan yuran pengajian kepada ibu bapa yang tidak mampu ni lah. Sebagai contoh, antara apa yang WAFIK pernah jalankan adalah mengumpul wang untuk beberapa individu mengikuti satu sijil pengajian Islam di UKM selama 1 semester kerana mereka ingin memperbetulkan diri sendiri untuk hijrah. Mereka adalah orang yang pernah terjebak dalam lesbianism. Itu satu bentuk contoh kita mengutamakan ilmu. Begitu juga saya rasa bagi wanita ataupun ibu bapa yang ada masalah ini, jangan segan untuk bagi tahu pusat zakat, pusat wakaf. Kita ada sepatutnya institusi-institusi kewangan Islam yang beri menangani isu ni. Yang saya bimbangkan sebenarnya adalah ibu bapa yang tak nak, yang memandang bahawa tak penting untuk masuk sekolah ni. Saya betul, walaupun kita kata kita berada di dalam zaman moden, tapi ada segelintir keluarga ataupun ibu bapa yang masih lagi mempunyai pemikiran tak apa, kita orang susah tak mampu, jadi biarlah seluruh generasi susah, ataupun mungkin mereka boleh usahakan, boleh tampil ke mana-mana badan macam pusat zakat ke Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk melaporkan bahawa mereka memerlukan bantuan. Tetapi kalau kesedaran itu tidak ada, tak ke mana juga jadi ibu bapa kena celik bahawa pendidikan sangat penting kepada anak-anak. Okey. Bila sebut tentang pendidikan saya rasa kalau kita tengok sekarang pun banyak kan doktor kan, para pendengar dan juga para penonton, sekalipun kita mempunyai pendidikan yang tinggi, kita
itu tidak menjamin kita boleh ada akhlak yang bagus ya. Ramai orang kata belajar PhD tapi perangai kan setengah-setengahnya macam tu kan. Maknanya pendidikan tinggi tidak semestinya boleh menjamin untuk kita ada akhlak yang bagus, untuk kita menjadi kaya ya, dan untuk anak-anak kita menjadi ya. Ramai kadang-kadang mak ayah berjaya tapi anak tak menjadi kan. Jadi sebenarnya apa lagi doktor yang perlu kita ada untuk kita dapat teruskan kehidupan dengan baik di atas muka bumi ni. Pendidikan dah tinggi dah tapi akhlak tak bagus. Macam mana doktor? Okey. Sebab itu dalam kita kata penting untuk kita kalau kita rangkumkan kita kata bio, psycho, spiritual ataupun bio, fiziko, psycho, spiritual. Maknanya kita boleh belajar tentang ilmu hard science, biologi, psikologi, fizikal, tetapi ilmu spiritual, ilmu agama itu adalah penting kerana dia memberi kepada kita bagaimana nak mengendalikan diri kita supaya kita ni bermanfaat kepada orang lain. Kita boleh ada ilmu yang tinggi tetapi tanpa kita memahami bagaimana interpersonal relationship, kan? Hubungan antara seorang dengan seorang yang lain, ilmu yang tinggi itu menjadi senjata sebenarnya untuk merosakkan orang lain. Dengan kita sombong, dengan kita bongkak, dengan kita ujub, kita memandang tinggi pada diri sendiri. Saya rasa ini berbalik dalam isu 2-3 hari ini tentang seorang guru yang merangkak tu kan. Amat kesal lah apabila seorang ibu tu sampai boleh orang kata tidak ada adab sampai guru dipaksa untuk merangkak kerana perasaan amarah dia tu ya. Jadi kalau kita ada ilmu sekalipun ada adab antara kita dengan orang lain. Ya, perlu ada. Dan adab itu kita nak perturunkan pada anak-anak. Betul. Masalah ada anak, you don't have to speak to them. Bukan bercakap, dia observe dah cukup. Pendidikan anak-anak dalam 5-6 tahun pertama adalah melalui observation. Dia tengok mak dia. Jadi kalau mak dia ilmu tinggi tetapi tak ada adab dengan atuk nenek dia, maknanya dengan ibu bapa mertua bercakap kasar. Anak tengok. Betul, tengok anak serap. Anak serap. Dan anak tiru. Ya, tiru. Dengan guru juga begitu. Ya. Jadi saya rasa memang antara ilmu kita kena seimbang sebab kerana itu ilmu agama membimbing kita macam mana nak mengawal ilmu-ilmu lain. Saya diajar ilmu perubatan. Kita berhadapan dengan pesakit ya. Dalam tu adalah juga silibus maknanya tentang bagaimana kita doctor patient relationship. Tetapi ilmu agama banyak mendidik saya macam mana nak sabar. Apa akibat kalau kita sabar? Dapat pahala tu. Ya, jadi sama juga tentang ilmu agama ni bila kita ada kita kata antara harapan dan ketakutan rojak dan juga saya tak ingat lagi satu perkataan Arab tu, tetapi ilmu agama yang membandingkan dua ni menjadi psychological relief yang amat teguh sebab kita takkan dapat semua benda dalam dunia. Betul. Ada yang kita impikan, nak orang kata pelajar terbaik, cemerlang lah apa semua, tetapi kadang-kadang Allah bagi kita sederhana apa semua. Tapi bila kita tahu bahawa proses yang mendapat ilmu tu Allah bagi pahala, maka dia sesuatu yang menyebabkan diri sendiri ni tidaklah terasa putus asa, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Sebab itu ilmu, knowledge, facts adalah hanya memberi kita tentang suatu dimensi, tetapi ilmu agama yang mengajar tentang sabar, tentang akhlak, tentang balasan hari akhirat nanti, tentang perkara adab ya, adalah penting untuk kita kontrol bagaimana kita ilmu yang dunia yang kita ada ni. Maknanya doktor, kata doktor pentingnya untuk kita ada akar yang kuat. Itu akar kuat ialah agama tu ya, asas itu. Maknanya bila ada benda tu, kalau kita kuasai ilmu satu dunia pun, insya-Allah kita ni terdidik akhlaknya kan, boleh sabar, boleh jadi seorang insan yang baiklah. Kita bermanfaat kepada orang lain itu ya, yang paling tidak utama. Menyakiti orang lain. Insya-Allah. Baik doktor, kita nak rehat seketika pada penonton dan juga pada pendengar. Kembali untuk pusingan ketiga, terus kita tonton wanita dalam Islam selepas ini.
kasih untuk anda yang masih lagi setia menonton dan juga mendengar rancangan Wanita dalam Islam WDI. Kita masih lagi bersama untuk pusingan ketiga dengan Dr. Rafidah Hanim, seorang doktor perubatan, kini menjadi pensyarah di USIM. Doktor, bagaimana kita nak ubah? Tadi saya dah sebut sikit-sikit kan, tapi kita tak pergi dengan lebih dalam. Bagaimana kita nak mengubah cara fikir sesetengah ibu bapa yang saya masih ramai lagi jumpa kan, yang tidak melihat bahawa pendidikan ini sebagai sesuatu yang serius, sebagai sesuatu yang penting, ya. Bagaimana nak ubah cara mereka? Sebab ialah selagi mak ayah ada, kalau anak tak cukup duit, mak ayah duit bagi. Tapi kalau mak ayah dah tak ada, pak kata doktor, survival skill tu tak ada. Mereka pun ada hak dia, anak pun ada hak dia. Tapi kalau dah ibu bapa tak tekankan pendidikan itu penting, jadi anak pun tak bersemangatlah untuk belajar. Doktor. Okey, terima kasih. Sama. Saya rasa dalam panduan kita sebagai umat Islam memang ditetapkan beberapa prinsip yang kita ambil, iaitu maknanya pendidikan agama anak-anak tu penting. Yeah. Dan anak-anak kalau boleh semua kita nak mereka mahir dengan hafazan Quran, dengan ilmu fiqh dan lain-lain. Tetapi kita kena tahu bahawa agama Islam juga satu agama yang responsif kepada persekitaran kini. Kita sekarang di abad yang ke-21. Anak-anak kita ada hak-hak lain untuk dia selain daripada pelajaran agama yang kita bagi. Dan kita kena fikir nanti anak tu nak survive kat luar. Jadi ilmu-ilmu keduniaan ini pun jangan ditinggalkan, ya. Perlu untuk skill mereka mengetahui tentang pelajaran matematik, pelajaran bahasa, berbagai jenis bahasa, ilmu sejarah, sains, teknologi. Dunia akan datang memerlukan ilmu yang lebih kita kata canggih daripada sekarang. Memang ada, kalau seorang ibu bapa yang berpengetahuan akan tahu bahawa kini kita telah pun berbincang tentang artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kita telah berbincang tentang era robotik. Kita telah berbincang bahawa 60% daripada pekerjaan sekarang akan jumut menjelang 20-30 tahun. So kita kena mempersiapkan anak-anak kita dengan ilmu yang supaya dia boleh berhadapan dengan masa hadapan. Saya rasa kalau tak silap asar ataupun kata-kata sahabat ni, kata-kata Saidina Umar radhiyallahu anhu, bahawa ibu bapa tidak boleh mendidik anak-anak bagaimana zaman dia. Dia kena didik anak-anak pada zaman akan datang. Itu hak anak-anak, ya. Jadi sebab itulah macam saya kata, katakanlah ibu bapa dan anak-anak yang mengutamakan hafazan Quran pada saya sangat baik, ya. Beri mereka hafazan Quran, beri mereka ilmu, dan saya pun daripada Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM, di mana pelajar perubatan kalau nak graduasi kena lulus 3 juzuk hafazan. Tetapi mereka belajar ilmu lain. Ya, mereka belajar ilmu bagaimana nak jadi doktor, belajar ilmu bagaimana nak berhadapan dengan masyarakat. Jadi saya harap ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka dalam pembelajaran tahfiz dan sebagainya, jangan jadikan ia sebagai satu kita kata nak dapat tiket bagi ibu bapa masuk syurga. We are selfish kalau kita buat macam tu, sebab hak anak-anak tu macam mana, ya. Kita kena tahu sistem negara kita. Kalau nak kerja, kena ada sijil SPM. Kalau nak pergi mana-mana syarikat pun dia akan minta sijil tertentu. Jadi bagaimana kalau anak-anak kita tidak dilengkapkan dengan keperluan sistem masyarakat kita? Ya, jadi bagi hak kepada anak-anak untuk mereka bersedia menghadapi masa hadapan. Saya suka tadi bila doktor sebutkan contoh masa kita tengah rehat tadi, ya, para pendengar dan juga para penonton, bila doktor sebut kita tengah terapkan anak kita hantar sekolah hafiz, tahfiz, tunggu 3 tahun bagi hafal semua, baru nak serapkan sains, Inggeris, lambat. Tak boleh, maknanya doktor kata elok kita bagi serentak. Hafiz pun hafiz, menghafal Quran pun sama, dalam masa yang sama berikan juga pendidikan ilmu yang lain supaya masa tu tak terbuang begitu saja, kan? Sebab kalau anak tak boleh pergi dalam bidang aliran hafiz tu, hafazan, sekurangnya mereka dah ada asas lain, ya. Anak-anak kita ni dari kecil dia otak dia macam sponge. Dia boleh menyerap. Jadi macam kalau kita pula yang sekat-sekat belajar A dulu. B, C, D, E kita tunggu nanti. Padahal B, C, D, E itu sama penting dengan A. Sebab itu sekarang pun kita perkenalkan anak-anak kita dari peringkat prasekolah, bukan saja tentang mendidik Al-Quran, hadis, tapi juga membaca, mengira.
alam environment kan, ilmu tentang alam sekitar. Jadi berikan mereka orang kata semua jenis ilmu sesuai dengan umur mereka. Itu yang sebaiknya. Saya baik. Di hujung ni doktor, nak habis dah kita doktor. Okay, mungkin doktor boleh berikan kata-kata akhir, kata-kata semangat kepada para wanita untuk sukakan ilmu pengetahuan tanpa mengenal usia, walaupun dah segala-galanya ada kan. Orang kata nak harta, nak kita semua dah ada kan, apa lagi naknya kan. Jadi walaupun dah ada segalanya, macam mana kita nak terapkan kepada wanita ni supaya tetap sukakan ilmu dan pengetahuan, untuk tanam minat lah terhadap pendidikan ini. Betapa pentingnya pendidikan walaupun dah boleh petik bulan dan bintang pun sekali, doktor. Ya. Kita sebagaimana definisi saya yang awal tadilah, bahawa ilmu itu adalah penyelesai masalah. Jadi kalau kita tengok bahawa kita ni tidak akan lekang daripada bertemu dengan masalah-masalah semasa. Sentiasa ada. Tak pernah. Akan ada isu baru. Akan sentiasa ada isu baru di mana kita kena upgrade kita punya pengetahuan, ya. Jadi saya rasa macam wanita, motivasi tertinggi mereka adalah anak-anak dan keluarga. Bagaimana supaya kita dapat beri ilmu yang terbaik kepada anak-anak kita. Maka kalau kita sendiri tidak cintakan ilmu, dia tidak berjangkit pada anak-anak lah. Jadi saya menyeru kepada semua wanita agar mencintai ilmu tu cuma secara teknikal je. Adakah kita nak belajar di rumah, ada nak kita belajar online, ataupun ada kita nak pergi ke kampus. Itu je yang membezakan. Tetapi saya rasa zaman teknologi yang ilmu petik, klik aja pada YouTube, pada kalau di universiti dia panggil lifelong learning, dan juga MOOC, ya. Maknanya ada online, ilmu online. Tidak ada masalah untuk wanita belajar. Ceramah di masjid pun dah di YouTube kan. Betul? Jadi ilmu tu boleh masuk dalam rumah kita. Ilmu teknikal, ya, dan berbagai lagi. Jadi saya rasa ilmu tu satu yang menyegarkan kehidupan kita. Apabila kita mengetahui sesuatu yang baru. Maknanya kalau kita ada harta, memang harta nanti makan tuan. Tapi kalau ada ilmu, kita simpan di hati, ilmu tu akan memandu kita sebenarnya. InsyaAllah. Dan sebenarnya betapa penting tak pentingnya untuk kita ada ilmu ni, tak kira apa bidang pun, kedudukan kita di sisi Allah pun tak sama kan berdasarkan tingkatan ilmu kita kan, doktor kan? Dia bukan gender, berdasarkan lelaki automatically akan lebih pandai daripada perempuan, tak. Bila sampai bab ilmu, siapa yang lebih tinggi ilmu dia, lebih tinggi darjat dia. Jadi sama-sama kita tanamkan minat untuk suka kepada ilmu. Mudah-mudahan dengan itu kita lebih dapat lalui kehidupan ini dengan lebih baik untuk dunia dan akhirat, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada tetamu saya, Dr. Rafidah Hani Mokhtar, pensyarah daripada USIM dan juga merupakan Presiden Wafid. Hari ini tajuk kita Pendidikan Jendela Dunia. Mudah-mudahan kita sama-sama ke arah usaha untuk menjadikan kita orang yang berilmu dan berpengetahuan. Dan sampai di sini saja pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih kepada seluruh kru TV IKIM dan juga kepada pendengar Radio IKIM. Jangan lupa untuk tonton rancangan live ini di Facebook rasmi kami di IKIM FM dan bolehlah share pada kawan-kawan biar semua ramai menonton, ramai yang dapat ilmu, insya-Allah. Dan terima kasih daripada saya, Siti Rohani Surani. Moga banyak manfaat yang telah dapat kita kongsikan hari ini. Jumpa lagi untuk episod akan datang. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, doktor. Sama-sama. Teladanilah wahai wanita